Satu waktu tak semayang, masuk neraka 80 tahun. Kiraan dunia, kalau kiraan akhirat 80,000 tahun. Satu waktu. Contoh, bayang subuh tak semayang, 80 tahun. Masuk ya. Orang dah kambuh dah. Dia bagi salam. Assalamualaikum ya ahlan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 12 bab baris yang kedua. Siapa ada kitab, tengok kitab. Siapa tak ada kitab, usahalah beli kitab. Beli sporim boleh, ya, beli handphone boleh, beli pancing boleh. Kenapa kita nak beli kitab? Tak mampu nak beli kitab, ya. Tu tandanya kita ni Allah benci dengan kita, Allah marah dengan kita. Segi dunia kita boleh keluarkan duit, sanggup. Kadang beli rumah pun ratus ribu boleh beli. Tapi beli kitab Allah, beli kitab untuk kita mendapat ilmu, kita tak mampu nak beli. Jangan kita ni dibenci oleh Allah. Itu ulama tasawuf bagi tahu apa? Daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Ta'i, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan termasuklah Ibrahim Adham. Apa kata mereka? Apabila kamu tak boleh nak buat jalan-jalan kebaikan, kamu tak boleh nak beli kitab Allah, kamu tak mampu untuk berzikir, untuk menyebutkan Allah, kamu tak mampu untuk datang ke rumah Allah, kamu tak mampu untuk, ya, meraihkan tentang majlis-majlis ilmu, itu tandanya Allah benci dengan kamu. Ingatlah tuan-tuan, ya, pada bulan Ramadan penuh surah ni sampai keluar surah terkejut. Bila masuk bulan Syawal, tinggal banyak ni, yang banyak dah meninggal dunia, tuan-tuan. Banyak dah mati ya. Apa yang mati? Hati mereka mati. Benar dah kata ulama, siapa banyak makan, dia malas nak datang surau. Siapa banyak makan, dia berat nak beribadah. Siapa banyak makan, dia tak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah tuan-tuan, Allah dah membenarkan kita datang ke rumah Allah. Allah dah bagi dah. Aku buka ada masjid, datang ah, Allah suruh datang, tuan-tuan. Tapi degil kok, tak mau datang kok, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa, ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu Qarun. Qarun ni dulu sebelum dia kaya, dia orang susah. Ya, nak makan pun kena masak dengan dapur kayu, dengan kena cari kayu api. Masa tu dia rajin beribadah kepada Allah. Dia sujud kepada Allah, mengadu kepada Allah. Apabila dia kaya, dia banyak harta, dia banyak barang kemih, rumah pun besar, ya, maka dia lupa ke Allah. Ingatlah tuan-tuan, ya, jangan sampai nanti Allah bagi Covid yang kali kedua. Allah dah angkat Covid dah, Allah dah simpan dah virus Covid ni. Allah tak bagi keluar binatang ni, aku simpan binatang ni agar hamba aku mereka boleh datang ke rumah aku, mereka boleh sembahyang berjamaah, mereka boleh menuntut ilmu. Allah bagi peluang tuan-tuan, Allah bagi peluang kepada kita. Jangan sampai nanti Allah keluarkan kali kedua binatang Covid yang makin mengganas. Ingatlah tuan-tuan, dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah, makin dekat dengan kiamat, dan kita pun makin lama dekat dengan mati. Makin lama dekat dengan mati, makin lama dekat dengan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Baru 2 hari lepas, orang taman ni juga, tuan-tuan, dia makan dengan bini dia, makan malam. Bini dia pergi balik, pergi ke dapur ambil air minum nak bagi suami dia. Sampai ke depan nak bagi air dekat suaminya, rupa suami dah mati ya. Ingat tu tuan-tuan, mati ni dia tidak kira waktu, dia tidak kira masa. Ingatlah kepada anak-anak, kalau kamu ada mak, ada ayah, kamu jangan sekali-kali derhaka dengan mak dan ayah kamu. Kalau kamu itu walaupun mak ayah dah tak ada, kamu hendaklah berbakti dengan mak ayah dan kamu. Apabila kamu beribadah kepada Allah, hadiahkanlah saham-saham akhirat kepada mereka. Ingatlah tuan-tuan, kita ni akan balik ke negeri yang bernama alam barzah, iaitu kubur. Dah selesai di alam barzah, dah selesai nanti periksa di dalam kubur, kita akan bangun. Apabila dunia dah kiamat, kita akan bangun pada hari akhirat. Ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka kita bangun, kita keluar daripada kubur-kubur kita. Kita bangun, dalam hadis menyebutkan kita terpinga-pinga, kita bertanya dengan malaikat Allah, dan kita bertanya sesama ahli-ahli kubur. Apa kata kita? Hari ini hari apa?
Hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Bagi kalangan orang yang melanggar perintah Allah, yang mereka mati di dalam su'ul khatimah, apa kata mereka? Siapa yang bangunkan kami? Siapa yang bangunkan kami? Cilakalah kami. Cilakalah kami. Cilakalah kami. Ingatlah tuan-tuan, ya, siapa yang ada bapa, mak dah meninggal dunia, ingatlah kita pun tak lama akan menyusul. Kita akan pergi, akan meninggalkan ahli keluarga kita, akan tinggalkan bini kita, akan tinggalkan anak kita. Kita tinggal dalam kubur. Yang boleh tolong kita dalam kubur ni 3 benda je. Waladun solehun, anak yang soleh. Kalau anak derhaka dengan mak dan ayah, kalau anak pula tak semayang, anak pula tak mau khidmat dengan mak dan ayah, rugilah anak tu. Tuan-tuan bukalah sejarah Jurash. Jurash ni dia wali Allah. Wali Allah, tuan-tuan, bukan macam kita, ya, wali TikTok, tuan-tuan. Ya, wali Facebook, ya, wali kedai kopi. Wali Allah Jurash ni. Mak dia panggil dia tak dengar. Sebab apa tak dengar? Bukan dia sombong dengan mak dia. Sebab dia khusyuk sangat dalam solat. Khusyuk sangat dalam solat. Tuan-tuan, khusyuk sangat dalam solat. Tuan-tuan, sampai mak tersinggung. Sama juga kalau ayah tersinggung. Sebab itu ayah dengan mak ni, kalau anak ni nakal, anak ni derhaka dengan dia, jangan sekali-kali keluar kata-kata yang tak baik daripada mulut mak dan ayah. Kerana kata-kata dan keluar daripada mulut mak dan ayah itu adalah satu doa. Tuan-tuan, kalau anak kita nakal, anak kita tak mau pergi masjid, anak kita melanggar perintah Allah, tuan-tuan berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah agar mereka mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sama juga kita punya jemaah dah banyak dah tak ada, ya. Minta doa dengan Allah, ya Allah, ada yang masih tak mau datang tu, bukakanlah hatinya. Ada yang dah meninggal dunia tu, luaskanlah kuburnya. Minta dengan Allah, ya. Yang tak datang ni dia antara dua je. Kalau dia tak mau datang, dia pertama sibuk dengan dunia, yang kedua tak mau datang sebab dah meninggal. Itu je, tuan-tuan, ya. Aku ceramah mengajar bukan nak cari orang suka, tuan-tuan. Cari orang suka dah buat apa? Yang bagi aku makan Allah, yang bagi aku minum Allah, yang bagi aku duit Allah, yang bagi aku rumah Allah, yang bagi aku berteduh bawah langit Allah, yang bagi aku pijak atas bumi Allah, bukan manusia, tuan-tuan. Itu yang kita baca tadi, wirid 4 tadi tu, wirid para wali, tuan-tuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wirid Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ni masuk dalam perut ikan nun. Dia baca wirid ni dah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Suaranya sampai didengar sampai di arash. Malaikat Allah bertanya sesama mereka, suara tu aku kenal. Aku kenal suara tu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kita buka dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Seandainya Yunus tidak sembah aku, tidak sujudkan aku, tidak bertasbih kepada aku, tidak menyebutkan kalam-kalam aku, makin lama dia perut dalam perut ikan nun. Tuan-tuan, itu Nabi, tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan. Sebab itu kita ni jangan melawan hukum Allah. Jangan engkar perintah Allah. Tak datang masjid tu, tak sembahyang jemaah tu, engkar perintah Allah, tuan-tuan. Jangan sampai nanti Allah datangkan balak, malapetaka, tuan-tuan. Ingat tu, ya. Tapi itulah manusia ni, dia tetap lawan Allah. Dia lawan juga Allah. Dia lawan juga Allah, ya. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi aku tengok macam orang sini, ya. Padahal dah tua lah. Dah nak mati lah, tuan-tuan. Dah nak mati lah, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalam bismillah ni banyak kelebihan, tuan-tuan, ya. Wirid ni banyak. Dalam Al-Quran ni banyak wirid. Siapa hati kotor, banyak baca kitab Al-Quran, ya. Siapa otaknya jahanam, ya, otaknya jahanam, otaknya dah biol, ya, berdekat dengan orang soleh. Betul, orang yang suka mempamerkan di media sosial, tak kira di TikTok di IG ke, di Facebook ke, di grup WhatsApp ke, suka mempamerkan duit raya anak dia, suka mempamerkan barang kemas dia, suka mempamerkan kenderaan dia, suka mempamerkan rumah dan kebun-kebun dia. Ulama bagi tahu orang itu orang yang berpenyakit, orang yang berpenyakit hati, orang yang berpenyakit otak, tuan-tuan. Orang yang berpenyakit. Sebab orang yang dia tidak ada penyakit, dia akan menjaga tentang harta-hartanya yang Allah bagi pinjam ke atas dia. Tuan-tuan kena ingat, bila kita ada duit, contohlah duit raya tu, anak kita dapat duit raya, banyak dapat duit raya, kita tunjuk ke orang, masuk dekat media sosial, ada anak orang miskin, dia langsung kadang-kadang tak dapat duit.
Kadang dapat sikit duit, tuan-tuan, dia tersinggung, dia kecil hati, tuan-tuan. Bila kita sudah membuatkan orang miskin terasa hati, maka haram berdosa. Lepas itu dalam kitab tasawuf mengatakan, orang yang takabur ni, orang yang sombong dengan Allah ni, haram masuk syurga, tuan-tuan. Iblis tu, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis ni sebab dia dikeluarkan daripada syurga Allah sebab dia sombong. Dia lawan Allah. Tuan-tuan, padahal dia dah duduk dalam syurga. Kita belum masuk syurga pun dah nak lawan Allah, tuan-tuan. Ingat tu, jangan lawan Allah, tuan-tuan. Ya, jangan lawan Allah, jangan lawan Allah. Tuan-tuan, kalau kita ni, kita mengaku kita ni hamba Allah. Kalau kita ni mengaku kita ni adalah makhluk Allah, tuan-tuan. Ingat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak baca kalam bismillah. Banyak, ya. Seboleh-bolehnya setiap benda kita pegang, baca bismillah. Pegang air, bismillah. Minum air, bismillah. Pegang jauhan, bismillah, ya. Tengok orang, bismillah. Orang marah kita, alhamdulillah. Ada orang pula boleh sampai aja bismillah, 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 bismillah. Boleh kita jalan lah, alhamdulillah. Ni kelebihan menyebutkan Allah, tuan-tuan. Kalau Allah ni banyak kelebihan. Ya, tuan-tuan, sebab itu ulama beritahu, bukan ulama aja, Nabi sendiri beritahu. Kalau kamu bangun tidur, kamu jangan lupa baca 3 amalan, 3 wirid. Aku dah beritahu, dah tak silap aku. Pertama, tahmid tu la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, paling kurang sekali. Yang kedua, tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, minta ampun dengan Allah. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Orang ni dalam keampunan Allah, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan iblis laknatullah, dia tak suka orang menyebut kalam Allah. Ini kelebihan kalam bismillah, ya. Tengok kedai mamak, dia 786. 786 tu dia kena habiskan setiap hari 786 kalam bismillah. Ya. Tuan-tuan. Maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya. Hamba tu macam mana? Bukan hamba tu kena jilat kaki suami. Hamba tu masuk dalam kitab ni, ulama' dia beritahu apa yang suami suruh dia kena buat. Ya, dia kena buat. Suami kata tolong ambil air, dia kena buat. Suami kata tolong ambilkan baju, dia kena buat. Kalau dia tak buat, berdosa. Tapi orang perempuan ni yang sudah bernikah, dia senang masuk syurga, senang. Pertama, apa kata baginda? Jaga semayang dengan sempurna. Tapi bab semayang banyak orang tak tahu. Tak semayang, tuan-tuan. Mana mengaji bab semayang? Ya, mana mengaji bab solat, tuan-tuan, ya. Bab muqaranah urfiyahnya, tawzi'iyahnya, kamaliyahnya, qasadnya, ta'radnya, ta'yinnya, tadabburnya, tafahumnya, semua ada dalam solat. Dia tak mengaji bab solat. Tahu cari duit, lepas tu mati. Tuan-tuan, ya. Dapat duit KWSP, suka 10,000, tuan-tuan. Tapi ingat, dapat duit 10,000 tu, tuan-tuan, kalau kita lupa orang susah, kalau kita tak tolong orang susah, tak tolong fakir miskin, akan ditanya oleh Allah. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Dapat 10,000, kadang bagi mak 50 je. Busuk punya anak, tuan-tuan. Tuan-tuan, ya, ingat tu, tuan-tuan. Aku sebab aku berani cakap, aku tak dapat duit KWSP, aku tak kerja dapat apa, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dapat kan. Tu yang muka dah monyok, duit dah habis. Sedih yang muka, ya. Tukar sport rim, ya, beli kasut mahal-mahal, beli kasut buat pijak tahi 600, 200, 300 buat pijak tahi je. Sedekah 200 boleh? Mana boleh, tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh sedekah 200. Tabung aku tu tak pernah penuh, tuan-tuan. Aku buat setiap bulan tak pernah penuh. Yang ada duit RM1, RM5, RM1, RM5, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan. Orang yang rajin sedekah, orang yang kuat sedekah, dia dekat dengan syurga. Tuan-tuan. Orang yang bakhil, tak hidung masin, tangkai jaring, kedekut, orang minta bantuan, minta sokongan, minta derma, kedekut, tak mau tolong,
dekat dengan neraka. Tuan-tuan, ingat tu. Ya. Janganlah risau kalau kita tolong orang. Datang lagi, tuan-tuan. Ya, datang lagi. Nabi jamin dah. Apa Nabi jamin? Siapa yang dia mensedekahkan hartanya pada jalan Allah, tolong orang, ya, apa kata baginda? Aku jamin 3 benda. Pertama, hartanya bertambah. Kedua, sihat badannya. Ketiga, apa dia? Panjang umurnya. Ya? Panjang umur. Ya? Sama ibu tunggal pun tolong ibu tunggal. Ni tak ada tolong ibu tunggal pun yang muda-muda. Yang tua-tua tak mau tolong. Ya? Tu sekolah aku tu ada yang tua-tua ramai, 8 orang. Tolong tuan, ni ustaz ambil ni 600 bayar bil api dia. Ustaz ambil ni 500 yang beli baju dia. Tak ada tuan. Kalau berani tolong sebut depan bini. Ya. Tentang bukan sejarah Saidina Ali. Kenal Saidina Ali? Saidina Ali bukan kedai Mamak Haji Ali. Saidina Ali setiap malam dia pergi rumah ibu tunggal. Dia hantar kurma, dia hantar gandum. Dia letak dia balik, letak dia balik sampai dia wafat meninggal dunia. Orang tak tahu. Buka-buka pintu ada buah kurma, buka-buka pintu ada gandum. Orang tak tahu. Ya, bila Saidina Ali dah wafat meninggal dunia baru orang tahu. Ali yang bagi, tuan-tuan, ya. Kita tak ada. Tolong orang, ya, sedekah duit, bagi beras, hantar grup WhatsApp, ya. Masuk dekat TikTok, ya. Hebat baru bagi beras 2 kampit nak tunjuk ke orang. Baru bagi duit 200, hebat benar nak tunjuk ke orang. Tuan-tuan, Nabi juga ada. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tuan-tuan, ingat tu. Ya. Dia asal hukum dia harus beritahu ke orang. Tapi bila dia riak, habis fail. Tuan-tuan, kosong. Takabur lain. Takabur ni menunjuk-nunjuk. Riak ni dekat dalam. Betul kalau dalam solat, dia riak, dia membanggakan diri dia di dalam solatnya, dia mengatakan hebatnya aku boleh bangun sembahyang malam. Hebatnya aku boleh bangun sembahyang sunat witir. Hebatnya aku boleh bangun sembahyang sunat tahajud. Aku ni hebat. Ini dipanggil syirik af'al khafi. Dia yang syirik yang paling dalam. Tuan-tuan, ingat tu, ya. Itu kena banyak mujahadah. Kena banyak uzlah. Tuan-tuan, tengok pada bulan Ramadan kita mujahadah. Tuan-tuan, mujahadah. Malam-malam baca Quran. Ya. Duduk kat luar pegang tasbih. Allah. Nampak orang tahu berapa lembut. Alhamdulillah. Betul bulan Ramadan bulan tarbiyah. Kita tengok sendiri. Bulan Ramadan orang perempuan ramai. Bulan ni orang perempuan seorang ni. Lain habis meninggal Apa yang meninggal? Hati dia meninggalkan Allah. Apa tu tasawuf ni dia dalam. Dia fikih lain, tasawuf lain. Ya, hati orang ulama tasawuf kata apa? Jika kamu itu ada hati. Bila kamu ada hati, kamu itu berhati-hati. Yang ini tasawuf, tuan-tuan. Ya. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam Ghazali ni wirid dia yang kita baca tadi, yang hujung tadi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ni wirid perang. Siapa amal wirid ni dia jadi orang berani. Ya. Tak takut dengan siapa pun. Ya. Buat kerja agama dia tak takut dengan orang lain. Dia takut dengan Allah. Ya. Ni tak ada, nak pergi surau pun takut dengan bini. Okay? Nak pergi surau cakap dengan bini. Yang abang pergi surau dulu ya. Jangan risau, lepas maghrib abang balik ya. Takut dengan bini. Padahal pegawai tu. Pegawai. Jalan kawan bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegawai. Tapi takut dengan bini. Busuk punya orang. Ingat tu, jangan pertuhankan manusia. Itu yang dalam solat tu. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Selain Allah tak besar. Itu yang ulama tauhid cakap apa?
Mereka hanya lisannya sahaja menyebut Allah, tetapi dalam hatinya banyak Tuhan ke atas mereka. Banyak Tuhan. Ya, itu yang dalam 1000 yang mati boleh sebut Allah, 1000 seorang. Itu hati ni, kita lidah ni secara jihar ni dengan nyata dia kena menyebut kala Allah. Hati ni pun secara sir dia kena sebut kala Allah. Lepas tu ulama beritahu, dalam jantung kamu, dalam hati kamu, jangan kamu bagi masuk benda-benda yang merosakkan tentang makrifat kamu. Jangan bagi nafsu yang jahat masuk, syaitan masuk, dunia masuk. Tuan-tuan. Masuk Allah, 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 Allah. Hu. Hak. Tahu sejak batuk dengar hu batuk tuan-tuan. Zikir hu ni memang luar biasa, tuan-tuan. Ya. Luar biasa, tuan-tuan. Ya. Tak payah zikir hu lah. Tuan-tuan amalkan kalam Allah ni, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan, aku bagi satu amalan ni, tak payah banyak-banyak. Amalan ni tak payah banyak-banyak. Dia kata ulama kena istiqamah. Istiqamah. Tuan-tuan amal bismillah juga lah. Tuan-tuan cari, tuan-tuan buat. Angkat, pegang cawan bismillah, pulih motor bismillah, sampai rumah bismillah, duduk bismillah, pegang handphone bismillah, cakap mini bismillah, pandang mini bismillah. Ya, sekali suap bismillah. Bini pening ni. Bismillah. Laki suap. Bapak mana nak mati ke? Jadi tuan-tuan buat. Memanglah, kan dalam kitab tu apa? Sesiapa yang dia mabuk cintakan tuannya, kan Tuhannya, tuan dan Tuhan, raja dan raja kepada rajanya, Allah. Lidahnya suka menyebut, suka memanggil-manggil Allah. Itu yang dia bila suka sebut kalau Allah, nanti mati sebut Allah. Dia tuan-tuan, kamu sabar ya. Contoh satu benda, kenderaan atau motor ke, bila kita nak beli satu motor tu, bila kita memang nak beli, kejap-kejap kita sebut motor tu, kejap-kejap sebut motor tu. Itu yang kita cinta benda tu. Rajin menyebutkan Allah, tuan-tuan. Penduduk syurga, ulama tasawuf cakap apa? Nak tengok orang tu ciri-ciri penduduk syurga, dekat dunia lagi dia dah menyebutkan Allah. Rajin menyebutkan Allah. Dia tak suka mencarut, tak suka kata orang. Ini tak ada. Tersepak batu mencarut. Tak dapat duit KWSP mencarut. Dapat pula duit KWSP, bini minta pula mencarut. Jangan mencarut. Orang yang suka mencarut ni mulutnya berpenyakit. Ubatnya apa? Ubatnya zikir. Tu ubat dia. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, kita banyak zikir, banyak baca Quran, banyak selawat, ya. Pada bulan Ramadan kita ibadat rajin. Pada bulan Ramadan kita punya dalaman ni, tuan-tuan punya rohani dia bagi makanan cukup. Cukup bagi makan. Tuan-tuan cukup. Setiap malam bangun tahajud, setiap malam bangun tahajud. Setiap pagi pergi masjid, setiap pagi pergi surah, sembahyang subuh jemaah. Allahu akbar. Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai. Masuk bulan Syawal, subuh berjawab. Habis surah masjid kadang tak ada orang. Main subuh tak ada orang. Ingatlah tuan-tuan, jangan tak datang masjid, tak datang surah. Dalam hadis sebab apa? Di antara hamba Allah yang mereka melalui jambatan sirat seperti kilat yang menyambar seperti pati, pop, iaitu bagi hamba Allah yang dia menambatkan hatinya di rumah Allah sembahyang berjamaah. Tuan-tuan, itu Nabi, ulama suruh kita bernikah. Sebab itulah, sebab apa? Sebab bila kita bujang, bila kita belum bernikah, kita tak kuat dengan agama, tak kuat. Bila kita bernikah, ya, kita boleh jadi kuat kalau kita bernikah dengan isteri yang kuat agama. Tuan-tuan, itu pesan guru aku. Kalau kamu nikah bini yang pertama dia tak mau tutup aurat, suruh tutup aurat pun tak mau, suruh baca Quran pun tak mau, kau jangan ceraikan dia. Jangan ceraikan dia. Engkau nikah satu lagi yang suka baca Quran, yang suka tutup aurat. Kan ada dua, satu yang buka aurat, satu yang tutup aurat. Kau untung tu, tuan-tuan.
Dia buka aurat, dia tanggung sendiri ya. Sebab suami dah tegah dah, suami dah ajak dah, suami dah suruh tutup aurat. Dia yang buka, tak mau tutup aurat, dia tanggung sendiri. Yang kata suami yang dia tanggung dosa isteri apabila suami itu membiarkan ahli keluarga mereka tentang solatnya, tentang tidak menuntut ilmunya, tentang benda-benda haram, suami ni bapak ni biar ya. Bapak ni tanggung. Suami ni tanggung, tuan-tuan. Dia tuan-tuan, bila ada baca ilmu di surau di masjid tempat tuan-tuan ni, tuan-tuan kena cakap ambil ni tuan. Jangan pergi surau, pergi saja je. Ayang, ya, cinta. Oh, panggil bini cinta. Oh, ya. Cinta, kadang panggil bunga. Oh, bunga. Ya. Abang nak pergi masjid ni. Ya. Jomlah pergi belajar sekali. Ataupun kalau abang pergi dulu, nanti kan suruh anak hantar. Malam ni ada belajar kitab muhimmah. Kitab muhimmah ni memang terbaik untuk suami isteri. Datang belajar. Nanti lepas belajar balik ya. Kena cakap ini. Ya, kalau dia kata, malas lah bang, sibuk lah. Malam ni ada TikTok ni. TikTok nak tengok TikTok. Nanti dah buat TikTok nak pegang penyapu je kan. Ya. Suami dah ajak, dia tak mau, itu suami lepas lah. Dalam Al-Quran Nabi kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tuan-tuan. Ya, kena cakap lah. Dia tak nak ikut, itu bukan bidang kita. Tuan-tuan, bukan bidang kita. Tuan-tuan. Ya, kita kena cakap je, tuan-tuan. Bini buka aurat, kena cakap lah. Jangan buka aurat, berdosa. Ya, satu lay rambut kamu tunjuk dengan lelaki yang bukan mahram ke atas kamu. Nanti kamu dia masuk dalam api neraka Allah 70 tahun. Janganlah. Bagi tahu lah dengan bini ya. Berani ya. Berani ya. Tengok muka tak berani ya. Kadang berani je kak. Bini lawan tu. Suami besar dah. Suami aja ke surau. Selalu mengaji. Maklumlah semua mengaji kan. Ngaji kitab. Kadang sampai alim sangat sampai kitab pun tak bawa. Tuan-tuan ya. Bagi tahu kami ni, yang ni raya ni ingat jangan buat benda-benda haram, janganlah pakai kincu-kincu tu melampau-lampau sangat ya. Barang-barang kemas pun kalau boleh sorok-sorok lah sikit, jangan tunjuk kan, nanti orang tengok malulah bang. Nanti bukan apa, dia tabarus pun nunjuk. Nanti bila nunjuk, nanti orang lain pula mengata-ngata dah jatuh ngumpat. Kalau boleh simpan-simpan sorok-sorok lah sikit. Janganlah menempah ni tekad-tekad neraka. Kita baru je puasa bulan Ramadan. Bila lawan apa neraka lah. Abang ingat abang penjaga neraka. Abang aja ke surau. Lawan tuan. Terkuntat suami tuan. Betul orang perempuan ni tuan. Mana-mana perempuan lah. Duduk Malaysia ke, Indonesia ke, Brazil ke, Filipina ke, ya, Zimbabwe ke, mana-mana perempuan. Dia lidahnya memang dia tak boleh nak kawan. Betul orang perempuan ni Nabi tak benar dia jadi ketua bagi lelaki. Nabi tak benarkan. Sebab mereka selalu bertindak mengikut nafsu mereka. Betul orang perempuan tak ada benar jadi mufti. Orang perempuan tak ada benar jadi qadi. Tak ada benar kan? Tak ada benar. Nabi tak bagi, ulama tak bagi. Ya? Kalau orang perempuan boleh jadi mufti, boleh jadi qadi, memang confirm kita ni memang tak nikah. Negara aku tak nikah. Ya? Tu Nabi tak bagi. Ya? Tengok sembahyang di belakang, nampak? Di belakang. Kata tengok di Yaman, di Tarim, di Yaman. Orang perempuan dijaga, dia pelihara. Orang sampai nak makan tu masuk dalam, dia ambil selimut, dia tutup makan tu. Dia jaga sungguh. Kalau belajar tok guru sana mengajar, dinding dia buatkan bulat ni, mengajar dengar suara tok guru kan. Ya? Dia jaga sungguh tentang wanita, tentang perempuan. Betul orang perempuan ni dia dijaga, dia dilindungi, dia dikasihi, dia kena disayangi. Itu kan? Betul lebih ni kat rumah marah-marah menjerit-jerit. Suami kena relax, cool je. Ya. Relax tuan-tuan. Tuan-tuan tu aku tengok tuan-tuan nampak cepat tua, tuan-tuan ni tak ada cool. Bini menjerit dia marah, bini menjerit dia marah. Bini menjerit relax, aku tak tahu, relax. I don't know. Gua tengok-tengok cicak. Dia tanya apa, tuan-tuan diam je, diam. Mana ada orang marah sampai 2 tahun? Tak ada, tuan. Tak ada sampai 2 tahun. Bang, bil api tak bayar tu. Relax tak tahu. Okey. Lambat balik, mentang-mentang je ke surau, lambat balik orang tunggu nak makan ni. Okey. Tak tahu, bawa panas atas tak tahu. Jangan tengok muka dia. Tak tahu. Lama dia pedak lah, enggak
Lagi satu benda bab cerai, jangan sebut orang lelaki. Jangan sekali-kali sebut bab talak. Jangan keluar mulut ni, faham Jangan. Apa tu talak ni ada sampai 3 talak, tuan-tuan. Talak sampai 3. Jangan talak 1, talak 2, talak 3, Nanti abang cerai, jangan sekali-kali tuan, Ingat tu? Ingat ni. Sekarang abang bagi satu, jangan sekali-kali tuan, Apa tu ulama tu kita selalu baca Quran. Tuan, selalu baca Quran. Dalam rumah ni kena ada kalaan Quran. Lepas tu dengan anak pun tuan-tuan selalu kena bagi tahu anak, baca Quran. Anak aku tuan-tuan, dia tak air aku tanya, kau dah baca Quran belum? Belum, baca Quran. Handphone kau boleh main 24 jam. Handphone kau boleh tengok 2-3 jam. Handphone boleh tengok 1 jam. Quran kau tak ada tengok. Kau ni manusia ke binatang ke lembu ni? Oh ya. Abah ambil, ayah ambil telefon masuk dalam lubang jambang. Ya. Berani ni. Anak warning bapak tu. Bapak yang macam-macam, motor suku bapak tu kita bayar tau. Dia warning bapak kan. Ingat cakap tuan-tuan, tapi kena ingat bila kita ajak orang pada jalan kebaikan, anak tak mau ikut, bini tak mau ikut, keluarga tak mau ikut, jangan putus asa. Tuan-tuan kena Nabi Nuh berdakwah berapa ratus tahun. Kan masa banjir 6 bulan tu, anak Nabi Nuh tu lemah. Nabi Nuh nak tolong ambil. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Nuh alaihissalam, tak payahlah kau pegang tangannya, tak payahlah kau panggil dia, Allah tak kehendak. Tapi kita jangan putus asa, tuan-tuan. Tapi kalau Allah tak kehendak lah, tuan-tuan. Tapi kita jangan putus asa. Baru setengah jam kan? Betul? Haji Senin ni pesan dah. Dia tak ada. Dia pergi berjalan. Berjalan. Ustaz minta maaf lah saya tak ada. Tak apalah, memang selalu tak ada pun. Dia tengok live ni tuan-tuan, Dia dah macam abang aku dah, tuan-tuan, Dia kenal aku daripada aku tak ceramah sampai aku ceramah. Fikir tuan-tuan, Disebutkan oleh Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tasawuf, kitab Ihya. Maka setengah daripada kelebihan perempuan yang mengikut bagi suaminya itu, masuklah ia ke dalam syurga. Masuk syurga? Tuan-tuan, syurga, syurga Allah ni, tuan-tuan buka dalam hadis. Dia punya dinding daripada emas, jalan daripada ambar. Tuan-tuan, semua daripada nur. Ni syurga Allah. Allah tak tunjuk syurga dengan kita. Allah tunjuk bila? Bila orang ni nak meninggal dunia, roh nak keluar ni, kalau dia orang yang beriman, Allah tunjuk lah. Itu beda dari Allah. Allah tak tunjuk. Ini yang perempuan dekat dunia ni, Ratu cantik Filipina, Ratu cantik Thailand, Ratu cantik Malaysia, Ratu cantik Maknyah, orang gila-gila sangat tu, Itu baru perempuan dunia. Belum lagi perempuan syurga. Belum lagi bidadari syurga. Itu baru perempuan dunia, orang dah gila lah. Gila. Putus tunang, gila. Bini lari, gila suami. Badai kentuk busuk. Gila suami. Kenapa AJK Surah ni gila? Bini lari. Itu baru wanita dunia. Belum lagi wanita syurga. Wanita syurga tu tuan buka dalam hadis bidadari syurga Allah ni, seandainya dia buka giginya, terpadam cahaya matahari dan cahaya bulan dan cahaya bintang. Ni gigi bidadari syurga Allah. Dia punya bulu mata ni, matanya seperti bulan Sabit, bulan Syaban. Dia panggil suami, Allah Akbar. Lembut, selembut-lembut. Cakap dengan suami, tunduk. Haji siapa nama Haji? Nama Haji siapa? Haji Baharudin. Panggil suami, Tuan Baharudin. Main tu. Dia panggil Tuan. Kita kalau kat hotel, tuan-tuan, orang panggil kita Tuan, orang sambut kita hotel 5 bintang, seronok macam tu. Itu baru hotel, tuan-tuan. Kalau jenis hotel yang kat bed sendiri, macam mana? Tuan-tuan,
Ini sebenarnya dekat dunia ni gambaran je. Allah bagi gambaran. Tasik Kenyir, pulau perhentian, tempat yang cantik macam ni. Allah bagi gambaran supaya kita ni boleh berfikir. Itulah. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa. Bila dah nampak kecantikan dunia, kita lupa. Kan dalam hadis apa? Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Tipu daya. Kadang-kadang ustaz pun jahanam, tuan. Imam masjid, imam surau pun jahanam, tuan. Bahaya. Dunia ni bahaya, tuan. Ya. Manusia ni kalah dengan dua benda, harta dan wanita. Harta dan wanita, tuan. Dua benda ni kalah, dua benda ni bahaya. Ulama cakap apa? Ada dunia tak salah, ada duit tak salah, tapi kamu jangan Allah itu kamu letak bawah yang ke bawah. Itu yang ulama tak bagi, ya. Ini tak ada. Bila ada duit yang pertama, Allah nombor dua, salah. Ada bini yang pertama, Allah jatuh nombor dua, salah. Ya. Seronok raja sini, makin lama makin ramai. Kita berhenti pukul 12 tinggal aku seorang Aku malam ni pun datang seorang, datang seorang. Ni lepas semayang, aku turun balik turun balik. Aku tak ada jual-jual barang ni. Kasuri tak bawa, buat mata ruqyah tak bawa, madu lebah tak bawa. Aku nak besok nak pergi ke Terengganu. Besok pergi Terengganu, pergi seorang tak? Orang tanya, kenapa Ustaz pergi seorang? Alah tak apa, mati pun seorang. Mati pun seorang. Aku kalau pergi ceramah aku cakap, bini aku awal-awal dah. Kalau abang pergi ni, abang tak balik, nanti jumpalah nanti dekat negeri akhirat. Tentang kena mak Imam Syafi'i. Mak Imam Syafi'i ni ulama-ulama terdahulu, ulama mak-mak dia orang ni semua kuat agama. Mak dia tulis surat wasiat. Mak dia tulis surat wasiat. Apa kata mak dia? Nanti anak aku nak balik sampai sempadan Mekah, kalau dia bawa dunia, kalau dia bawa kebendaan, aku tidak benarkan dia masuk di dalam rumah aku. Nampak? Ni mak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia balik pada negeri Baghdad, dia bawa duit 10,000 dinar dan harta yang cukup banyak, tunggangan unta, kuda yang banyak, orang hadiah, anak murid hadiah kan. Betul? Tu sampai dia sepadan Mekah, wakil daripada keluarganya, tunjukkan surat wasiat. Imam Syafi'i dapat surat wasiat ni, dia infakkan hartanya 10,000 dinar pada jalan Allah pada fakir miskin. Unta-unta semua dia infak pada orang susah. Tinggal unta yang buat kitab inilah ulama, Anaknya 3 orang. Anak Imam Syafi'i ni nama sama macam anak Nabi Muhammad SAW. Anaknya 3 orang. Dia mati, dia wafat, dia meninggal dunia tidak meninggalkan harta. Itu bila dia wafat, dia tidak meninggalkan harta lah, kebun, tanah, duit, tak ada. Kita banyak duit ni, Haji Baharudin lagi banyak, duit banyak, kebun banyak, ingat tu. Bapa aku meninggal, tak ada tinggal apa, dia tinggalkan madrasah. Tanah pun tak ada, tanah madrasah. Duit pun tak ada. Kenderaan yang ditinggalkan, kenderaan yang orang wakaf di madrasah. Yang ditinggalkan betul-betul madrasah. Itu yang kami jalankan urusan madrasah, itu yang dia dapat saham. Dah sejam sudah, betul? 43 minit, tuan-tuan. Jangan tengok aku tak puas hati pula, baru 43 minit, tuan-tuan. Bukan dalam hadis wasa'ah. Aku ambil yang ringkas je. Sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu wasa'ah 1 saat, kita duduk dah 43 minit, pahalanya seperti dia semayang sunat 1000 tahun. 1 saat ni 43 minit, kira lah. Allah tunjuk bila? Pada roh nak keluar sampai sini, orang-orang halqum ni Allah tunjuk. Ni pahala menuntut ilmu, ni pahala sedekah, pahala tolong orang, ni pahala engkau redha, ustaz engkau, guru engkau bantai engkau redha. Redha ke? Nanti redha ke? Aku dulu masa mengaji, tuan-tuan, tok guru nak pukul apa, aku serah pula. Ustaz nak pukul lah. Saya tahu saya salah, hadis tak dapat, doa tak dapat, ustaz pukul lah.
Nanti malam dia naik kat dia datang asrama, naik datang pondok, dia sapukan minyak. Dah ya. Dah. Ngadu kat bapak bantai lagi. Dah ya. Maka setengah daripada kelebihan perempuan yang mengikut bagi suaminya itu masuk ia ke dalam syurga. Sebab itu kalau nak bercerai, seandainya berlakulah cerai berai, jangan bercerai dengan cara yang tak baik. Jangan. Bila bercerai dengan cara tak baik, nanti kat negeri akhirat, orang ni susah. Suami susah, bini susah. Nak bercerai lah cara baik. Bila dia tambah pula isteri tu pula dia derhaka lawan suaminya, ya, sakit ke hati suaminya, jatuhlah cerai. Bila jatuh cerai, ya, nanti dia padang mahsyar, walaupun dah perempuan itu dia dah bercerai dengan bininya, dia dah kahwin lain, dia jadi ustazah, ya, ceramah dekat TikTok ke, ceramah kat YouTube ke, dah banyaklah pengikut dia jadi ustazah, ya. Semayang mengkuat, baca Quran mengkuat, ya, pergi umrah dia tak tahun, dah kahwin lain, ya, matilah dia, tak lepas juga dia padang mahsyar sebab dia pernah menyakiti dan derhaka dengan bekas suami yang pertama. Ingat tu, ya, hati-hatilah orang perempuan, ya. Betul kalau tuan-tuan belajar bab tentang ketaatan, wanita itu wajib taat mak ayah dia. Bila dia dinikahi, nampak tu, dinikahi oleh lelaki pilihannya dan pilihan ayahnya, maka berpindahlah taat, ya, tidak ada taat lagi mereka itu kepada mak ayahnya, dia wajib taat dengan suaminya. Lepas tu kalau mak suruh, suami suruh, dia wajib dengar cakap suami tu daripada cakap mak. Kena faham? Kadang orang cakap, mana boleh, kamu mak dia, mak tetap mak, tapi suami number one, sebab suami itu adalah dia punya kunci nak masuk syurga Allah. Ingat. Kita buka dalam hadis. Buka dalam hadis bab tentang seorang wanita yang maknya nazak. Tuan-tuan. Dia sebab dia taatkan suaminya, dia tak balik, tuan-tuan, ya. Maknya Allah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya. Kita kena jaga tentang suami, ya. Sikit lagi, tuan-tuan. Baru dua baris tak habis ni. Ngaji sini kat 8 tahun dah. Baru muka surat 12. Yang meninggal dah 16 orang. Ya. Kalau aku mengajar di mana, kan aku perhati kat dinding, tengok tak ada, dah kosong, tak ada meninggal tu. Mana tempat aku mengajar tu, ya. Hati-hati lah orang mengaji yang suka nyandor dinding, malaikat maut dia attack, dia paling suka. Kalau kelebihan ustaz-ustaz mengajar duduk sini, apa barokahnya? Sebab yang duduk kat kursi ni para wali. Habib duduk, Syekh duduk, ya, Tok Guru duduk, Baba duduk, Abuya duduk. Betul, siapa dapat duduk kursi ni untung lah. Ya. Sebab yang duduk ni wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ya. Seperti ilmu dan adab, pentingnya adab. Ilmu jatuh nombor 2. Tuan-tuan, ya. Seperti sabda Nabi SAW, ni kalam Nabi, ya, kalam Nabi, ya. Apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu, ya, dan mengerjakan akan puasa Ramadan dan memelihara ia akan farasnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya, masuklah oleh kamu akan syurga daripada mana-mana pintu. Nampak ada dalam kitab. Ya? Jaga semayang dengan sempurna. Kena tahulah bab solat. Betul orang perempuan bila nak semayang kena belajar bab berwuduk atau kurum yaftagus salah. Bab tentang basuh muka, kawasan muka mana, rambut tak mana, dia kena ngaji, ya. Betul dia kata jaga semayang dengan sempurna. Bukan ambil wuduk je, tuan-tuan, ya. Tak ada, kadang basuh muka macam pada sejuk. Ya. Takut make upnya jahanam, tuan-tuan, ya. Kadang sampai tak semayang pun ada sebab takut make upnya rosak, tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang benda ni berlaku pengantin. Ya. Dia make up bayar, ratus ribu bayar. Kalau ada semayang, bila nak semayang kena ambil uduk. Bila ambil uduk, jahanam lah make up dia. Aku tak sebut pengantin mana. Ya.
Mungkin dekat dekat ceruk kampung kat Zimbabwe tu. Dekat kampung-kampung singa beruang. Ingat jangan tak semayang. Satu waktu tak semayang, masuk neraka 80 tahun. 80 tahun tu kiraan dunia, kalau kiraan akhirat 80,000 tahun. Ya. Satu waktu. Contoh bayang subuh tak semayang 80 tahun. Masuk dalam kubur ula sujaul aqra, mukanya seperti iblis, bertanduk dan bertaring. Dia menunggu orang yang tak solat meninggalkan solat, tak semayang jemaah, dah tunggu dalam kubur. Masuk orang dah kambuh dah dia bagi salam, assalamualaikum ya ahlan nar. Dia bagi salam. Dia bagi salam dia bagi salam kepada penduduk neraka. Ula sujaul aqra. Ular kat dunia pun kita takut tuan-tuan, panggil bomba. Dalam kubur mana boleh panggil bomba? Lain tak ada tuan-tuan. Lain TikTok pun tak ada tuan-tuan, sebab dia dah masuk alam barzakh. Ni kubur tuan-tuan. Itu kalau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Minta selamat dunia akhirat, minta selamat daripada api neraka, minta selamat tentang kubur, minta selamat tentang padang mahsyar. Minta dengan Allah. Minta ada, minta masa bulan Ramadannya. Sama baca Quran pada bulan Ramadannya. Lepas bulan Ramadan boleh hatam Quran. Lepas bulan Ramadan, bulan Syawal tak boleh hatam Quran dah. Tak boleh hatam Quran dah. Orang sini semua bagus, semua hatam Quran. Tengok muka jernih. Syurga ni 8 pintu. Isra 1 pintu, babud duha. Siapa yang istiqamah sembahyang sunat duha, dia melalui pintu duha. Ulama beritahu. Babud duha. Doa dia apa? Allahumma inna duha-duhauka wal baha-bahauka wal jamal-jamaluka tu. Main sunat duha. Di antara pada waktu siang, sembahyang yang terbaik, sembahyang yang cukup mulia, sembahyang sunat duha. Pada waktu malam, sembahyang sunat tahajud dan sembahyang sunat witir. Tuan-tuan, mana-mana pintu yang engkau kehendaki telah menceritakan akan dia oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dan lagi diceritakan Ummu Salamah radhiyallahu anha, barang di mana ada perempuan mati ia, mati ia padahal redha suaminya dengan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Tapi berapa ramai orang perempuan mati dia dalam dalam kebencian suami, dalam derhaka dengan suami, berapa ramai tuan, berapa ramai tuan. Derhaka dengan suami ni bukannya cakap kamu mulut bila dekat hati dia kata je, apalah abang ni. Bila apa je dalam hati, isteri derhaka. Dalam ni tak silap aku, kita dah jumpa atau belum? Yang dalam kitab ni menyebutkan dia tidur dengan suami, tidur ini suami, ini bini, tidur. Mula-mula tidur pandang muka. Tengok muka suami, lemah. Tidur elok. Lepas tu dia paling, dia tunjuk punggung dengan suami, maksudnya dia berpaling tengok sana. Bukan sebabnya dia tidur tu dia dah mengigau ke apa tak sedar, tu lain. Kalau saja-saja dia tak mau tengok muka suaminya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan IG-nya, pada malam tu sampai besok pagi malaikat melaknat, cilakalah engkau, cilaka tu rugilah engkau. Sebab itu isteri melihat wajah suami, melihat muka suami pahala. Suami melihat muka isteri pahala. Pahala. Nanti tuan-tuan makan, tengok ikut bini. Kenapa abang? Pahala lah. Tengok, tenang. Boleh?
Boleh kalau ada makna kalau makan ubat dah sejam ke kan? Lagi 54 minit. Nampak malam ni Allah lambatkan masa. Tuan-tuan, ya, kita ni untung macam mana? Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Allah pilih kita datang surau. Aku pesan anak aku cakap apa? Ingat aku pesan anak aku apa? Aku beritahu. Kalau kau dah tak boleh bawa ayah dah, kalau kau dah tak boleh buat kerja agama dah, itu tanda Allah dah benci dengan kau. Tuan-tuan, bila kita boleh masih lagi boleh buat kerja agama, boleh pergi surau, boleh menuntut ilmu, tu tanda Allah sayang kita, tuan. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah Sajadah, tuan. Berbilion-bilion manusia mereka nak balik ke negeri alam dunia, tetapi dah tak boleh nak balik dah, tak boleh balik dah. Sebab itu suruh isteri mengaji. Bila dia belajar, bila dia mengaji, dia jadi wanita yang baik, jadi wanita solihah. Dalam kitab sebut mar'atus solihah, itulah ratu cantik dunia adalah wanita solihah. Ya tuan-tuan, isteri kita solihah, bila suami dapat duit KWSP solihah ada. Abang dah dapat belum bang? Alah abang, kenapalah abang silap cucuk tu, nama pin salah lah bang. Ya bang, dapat ya. Selang 2 hari tengok marah suami. Ayang cakap, anja cakap, tak dengar ke? Itulah, makin tua makin pekak. Makin tua makin pekak, dia kata ya. Pada yang orang tua ni lah yang jaga dia, yang bagi dia makan, yang jaga dia, yang bayar zakat fitrah, yang bayarkan rumah, yang bayarkan makan minum, yang belikan tepung, semualah orang tua yang dia kata orang tua ni lah. Salah siapa? Sebenarnya salah kita. Sebab apa? Kita banyak benda-benda perkara-perkara sunnah Nabi kita banyak tak buat. Dia sebenarnya ketua keluarga ni, tuan-tuan, adalah suami. Sunnah banyak tak buat, tuan-tuan. Nasihat nasihat ni, kita memberi nasihat kepada isteri sunnah. Mandi sama sunnah, makan sama sunnah, jalan sama sunnah, tidur sama sunnah, bergurau sunnah. Banyak benda ni kita tak buat lah. Tak buat. Dulu masa baru kahwin gurau lah kan, gurau, cuik sini, bini masak peluk orang. Sekarang ada peluk ni. Kalau peluk orang kena ketuk orang sudi kan. Sebab kita dah tak buat. Tu yang salah situ sendiri ya, tuan-tuan. Sunnah Nabi banyak kita tak buat, tuan-tuan. Kita cium bini ya, Allahu akbar. Baring dengan baring kat paha bini, banyak kita tak buat dah, tuan-tuan. Tak buat. Tuan-tuan, banyak tak buat. Sunnah Nabi banyak tak buat. Sunnah Nabi sebenarnya sunnah Nabi ni nak mengerat kasih sayang. Kita tengok jamaah tabligh. Tu jamaah tabligh dia urut belakang sahabat, dia suap kawan-kawan dia. Suap makan. Nanti balik kan tuan buat, malam ni buat. Benda ni kena buat, tuan-tuan. Nanti makan, sekarang WhatsApp bagi tahu. Ayah jangan makan dulu. Abang ni WhatsApp lah. Jangan makan dulu. Malam ni abang nak makan dengan ayang, ada benda surprise. Nak tunjuk depan ayang. Nanti tuan-tuan buat lah. Suap. Suap. Tapi jangan lama. Bila gigit, bimbang gigi palsu tu tak pakai poliden. Tuan-tuan buat benda ni buat. Sama dengan anak. Kalau anak ni tuan-tuan peluk. Dia peluk ni, sebab tu tuan-tuan tengok sendiri. Orang marah macam mana ke dia, bila peluk dia habis. Sebab itu bila suami isteri, bila dia bersama, bila dia berjima, dua hati jadi satu hati. Benda yang kotor jadi bersih, benda yang busuk jadi wangi. Pada ketiak bini tu busuk boleh sampah. Bila dia bersama, bila berjima, suami kita wanginya. Mulut suami tu busuk bau jamban tayu.
Bila bersama nampak dia wangi, lidah sama lidah boleh bertembung. Nampak? Inilah kelebihan orang berpeluk. Tuan-tuan, ya. Tapi bini sendiri ya. Bini orang lain tak boleh. Faham? Dia kena faham. Sikit lagi tuan-tuan, ya. Banyak kali sikit tapi tak berhenti pun. Faham? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik laki-laki. Nampak tu ya. Tadi perempuan, ni laki-laki pula. Dengar ni orang lelaki. Lepas tu kitab ni bagus mengaji ni tuan. Lepas tu tuan-tuan, kenapa aku suruh beli kitab ni? Nanti dia jadi bahan rujukan. Lepas tu dalam kitab bab untuk menuntut ilmu, dia ada murajaah. Dia ada mutawilah. Mutawilah ni ambil masa lama. Dia ada muzakarah. Dia ada muhimmah. Ni muhimmah ni maksud dia bersemangat. Muhimmah cakap Arab, ya. Dia ada mujadalah. Lepas tu mujadalah ni, berdebat ni, ada yang dia benar hukum syarak, iaitu kita untuk menegakkan hukum. Tapi kalau berdebat untuk menunjukkan kita ilmu banyak, Nabi tak bagi. Tuan-tuan, ya. Kena tahulah, ya. Dia ada 7 mim. Tuan-tuan, aku dah bagi tahu dah. Tuan-tuan memang tak ingat ya. Tengok muka pun tahu, ya. Belajar. Pen tak ada buku selama relax. Lambat habis Ustaz. Aku ni pegawai ni, bekas pegawai ni. Itu yang nyandor sebab bekas pegawai tu. Tu. Kita bawa-bawa kat surau. Ya. Tak salah janda, yang penting belajar, tu je. Yang salah ni kalau tak belajar, itu je tuan. Ya. Tak apa janda-janda, ya. Tidur pun tak apa. Aku tak marah tuan. Tapi kalau tuan-tuan tidur, aku balik ya. Ada satu tempat, aku rahsia tempat ni. Dia yang belajar ni semua orang yang hebat-hebat. Ya. Tak payah aku sebutlah orang hebat macam mana. Dia dalam surau ni bukan kursi macam tuan duduk ni. Ni kursi duduk tu. Kursi urut. Belajar kursi urut. Tapi setiap kuliah ada lori catering kat luar. Dia punya bodyguard semua dekat luar. Setiap atas kereta ada bodyguard. Aku tak sebut tempat mana, taman mana. Aku mengajar 2 kali je. Ya, 2 kali je. Dia kursi urut, aku kursi keras macam ni. Mana boleh? Aku balik lah. Tapi duit ceramah sekali bagi mengajar 1,500. Ceramah tak ada lama, 40 minit 1,500. Macam sini 1 jam kan. Sedikit mau ingat 2,500. Tak ada, 200 setengah. Tu dah dapat duit dia beli SP pun 200 setengah bang, ya. Alhamdulillah 500 tuan-tuan, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik laki-laki daripada umatku itu yang terlebih baik mereka itu bagi segala perempuan mereka itu, dan sebaik-baik perempuan daripada umatku itu yang terlebih baik, maksudnya sebaik-baik lelaki yang sebaik-baik suami, sebaik-baik wanita itu suami yang baik, isteri yang baik. Itulah. Tapi itu ulama berkata apa? Nak tahulah suami dia baik, tanyalah isteri dia. Nak tahu isterinya baik, tanyalah suami dia. Nak tahu jiran sebelah baik, tanyalah jiran sebelah. Nak tahu AJK surau ni baik, tanyalah sama-sama AJK. Dia tak susah pun, tuan-tuan. Tuan-tuan AJK sama AJK tak bergaduh? Bergaduh. Tuan-tuan. Imam sama imam tak bergaduh? Siapa kata tak bergaduh? Bergaduh, tuan-tuan. Ada satu tempat bergaduh. Aku tegur, aku kena berhenti ceramah. AJK masjid ni, masjid besar. Aku kuliah bulanan ngajar kitab Muhimmah. Lama ngajar tu. Pada satu hari, aku dah cerita kan mana Nen? Dan? Dah kan? Manjang belum je. Imam satu lambat datang. Tak tahu lah. Sebab dia buang air ke, dalam perjalanan ada masalah ke, ya? Lambat datang. Imam 2 ada dah. Orang dah komat dah. Komat tuan. Bila dah komat, sebab muazzin dia komat, sebab apa, dah ada imam dah ada. Imam satu tak sampai-sampai lagi, sepatut dia punya amanah dia. Contoh sembahyang Isyak ni, imam satu punya tugas. Kalau dia tak boleh jalankan tugas, dia kena maklum dengan imam lain. Kau tolongkan ganti tempat aku sebab aku tak dapat datang ni.
Ya, aku ada kuliah tempat lain ataupun ada tetamu datang, kau tolong ganti tempat aku. Kalau dia tak maklum, sini kamu orang ingat. Sebab dia dah diamanah. Dah diamanah. Itu yang nak sembahyang subuh, bukan sembahyang maghrib isyak, sembahyang subuh. Subuh waktu singkat. Imam satu tak datang, imam dua dia. Orang tengok belakang, tengok orang beritahu, AJK masjid beritahu, "Mam, naiklah. Imam satu sampai ni." Imam dua naik, dia naik je kat sah, duduk sah imamnya, imam satu sampai. Imam satu bunyi. Bahaya imam ni, dia main berdahai mana? Imam nak takbir lah. Imam dua, dia sampai dah. Kata makmum, jalanlah. Kita nak sembahyang lah ni. Ya. Imam satu tunjuk ni. Bila tunjuk macam ni, ya, imam kedua ni gustal lah. Entah. Aku tegur nasihat. Ingatlah imam sama imam jangan bergaduh. Apa nak bergaduh? Siapa dulu? Dia dulu lah. Engkau lambat lah. Samalah sembahyang. Bila engkau lambat, engkau duduk, kau datang lambat, engkau duduk sok lambat, kau datang belakang lah. Takkan kau datang lambat, kau nak duduk sok yang depan. Apa kelebihan kau? Ini rumah Allah. Aku tegur, aku nasihat. Aku kena buang ceramah. AJK ada WhatsApp, Ustaz, kami minta maaf. Kami dah mesyuarat AJK Masjid Surah, AJK Masjid, Ustaz, pengajian Ustaz kita tangguhkan dululah. Ya, sampai sekarang dia tangguh ni tu, ya. Wallahu alam, cukup sampai sini, ya. Cukuplah sampai sini tuan-tuan, ya. Dalam kuliah agama tak lama, ya. Lama sebab dalam ni banyak penyakit. Ada kecil manis, ada darah tinggi, ada yang tak boleh makan, ya. Lama makan sikit geletar, ya. Bang, ya. Baiklah tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita ni kita belajar, kita beramal. Kita belajar, kita beramal. Ingat tu yang mula-mula pertama sekali hendaklah kita jaga lidah. Jaga lidah tu macam mana? Lidah ni jangan cakap benda-benda yang kotor dan yang hendaklah kita perbanyak menyebut benda-benda yang baik. Walaupun di dalam rumah sekalipun. Bini tu dia ada melawan kita ke, anak tu dia nakal ke, jangan sekali-kali mulut ni cakap benda yang tak baik. Kalau boleh kawal, tak boleh kawal, tak boleh tahan, ulama beritahu keluarlah daripada rumah. Tuan-tuan, bukan apa, takut nanti benda yang tak baik berlaku, tuan-tuan, ya. Baiklah, jadi nak minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan seandainya terkasar bahasa, ya, hukum ada tersasar, ada silap. Ya, tuan-tuan ada kecil hati, aku minta maaf banyak-banyak, ya. Mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah, dalam keampunan Allah, ya, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.